Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila ke muka surat 346 ayat 212. Kita baca di atas. Katanya, satu persoalan masih belum terjawab, iaitu mengapa manusia berkrisis dan mengapa mereka tidak boleh berjalan seiring. Di mana silapnya? Bagi menjawabnya ialah kerana mereka berbeza pandangan hidup terhadap dunia. Orang kafir melihat dunia sebagai matlamat dan kayu ukur kejayaan mereka. Mereka harus berpaut dengan dunia untuk hidup dan matinya. Sedangkan orang mukmin menjadikan dunia hanya jalan menuju akhirat sebagai ladang untuk bercocok tanam, sementara hasilnya akan dituai di akhirat. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kita masih lagi di dalam ayat yang mempertimbangkan di antara dua tempat, dunia dan akhirat. Dunia pada pandangan orang mukmin lain daripada dunia pada pandangan orang bukan mukmin, orang yang tidak mukmin. Beriman, mukmin dan Muslim dalam sesetengah keadaan kita maknanya sama antara mukmin dengan bukan mukmin, mukmin dan Muslim. Jadi di sini mukmin dan Muslim ini samalah kiranya. Kafir, musyrikin dan tidak musyrikin sama sajalah dalam hal matlamat hidup. Matlamat hidup orang mukmin lain daripada matlamat hidup orang kafir. Ayat menyatakan, ayat ini kita dah baca dah, cumanya nak baca yang terjemahan. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang kafir, dan mereka mempersendakan orang yang beriman, mempersendakan orang yang beriman. Ini dia orang kafir bila dia melihat kehidupan orang mukmin ini berbeza dengan kehidupan mereka. Matlamat mereka dunia adalah dunia yang disebutnya dunia untuk dunia, akhirat untuk akhirat. Kedua-duanya tidak bertemu. Jalan ke dunia lurus. Lurus maknanya tidak ada halal haram pada orang bukan Islam. Tetapi bagi orang Islam, orang mukmin, jalan ke dunia ini tidak lurus. Jalan di dunia tidak lurus untuk akhirat. Dia berbengkok-bengkok. Manusia harus pilih di antara halal dan haram. Itu apa yang nak disebutkan di sini. Bagi orang mukmin tidak lurus, tapi bagi orang kafir lurus. Dunia ini semuanya halal bagi mereka. Akhirat tidak perlu diperkirakan. Katanya orang mukmin dipersenda sebab cita-cita dan minat mereka yang begitu rendah terhadap dunia berbanding cita-cita dan minat mereka terhadap akhirat. Mereka ini orang-orang kafir. Mereka tidak terpesona dengan kemewahan hidup. Mereka ni orang mukmin lah ni. Mereka tidak terpesona dengan kemewahan hidup sebagaimana orang kafir terpesona dengan kenikmatan hidup di dunia. Kekayaan, kedudukan dan kejayaan mereka yang cemerlang dalam bidang-bidang hidup duniawi yang membuktikan
mata hati yang membuatkan mata hati mereka. Jika perlu, mereka sedia melakukan apa sahaja di dunia, apa sahaja demi dunia yang menjadi tempat mereka berpaut padanya. Mereka tidak segan silu untuk merampas, membunuh dan menafikan hak orang lain. Orang itu hidup mereka terlibat dalam berbagai-bagai kecurangan, kefasikan dan kemungkaran. Apa yang nak disebutkan di sini seperti yang kita selalu juga sebutkan dalam kuliah kita, pandangan orang bukan Islam terhadap di dunia lain daripada pandangan orang mukmin terhadap hidup di dunia. Demikian juga akhirat. Dunia adalah selari bagi mereka, tidak ada halal dan haram. Mana-mana yang dibenarkan oleh undang-undang dunia pada mereka, jalan sajalah. Tetapi sebaliknya, orang mukmin jalan di dunia ini bengkok-bengkok. Ada halal, ada haram. Haram itu apa yang diharamkan oleh Allah, dan yang dihalalkan oleh Allah itu halal, yang diharamkan itu haram. Biasalah, ini pun kau yang kita sudah lama mengetahuinya. Tetapi masih ada orang Islam yang mengambil apa sahaja di hadapannya yang boleh dicapai. Pada mereka, jika undang-undang di dunia ini mengharamkannya, maka haram untuk undang-undang dunia. Kalau mereka tidak mengambil pun, bukan hanya kerana agama, tetapi kerana undang-undang di dunia ini mengharamkan. Sebaliknya, undang-undang di akhirat pada mereka tidaklah begitu tertekan. Ada saja alasan, maka boleh bagi mereka mengambilnya. Antara Islam, kita lihat, dan nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan umat Islam dipersendakan oleh orang yang kufur akan nikmat Allah. Kufur nikmat adalah satu jenis kufur. Kufur agama, kufur akidah adalah satu jenis kufur. Dua jenis kufur ini. Ada kufur separuhnya Islam dan separuh laginya di luar Islam kehidupan ini. Ada orang yang memahami bahawa kufur tidak ada beza sama ada nikmat ataupun bukan nikmat. Nikmat ataupun agama tidak ada beza. Nafsu adalah penentu kepada hukum, sama ada ingin melakukannya ataupun tinggal. Jadi bezanya mudah sahaja. Ajaran Islam dan nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan umat Islam dipersendakan oleh orang-orang kufur, oleh orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Mereka memandang Islam sebagai kolot, sebagai ajaran purba yang layak disimpan di dalam muzium. Penganutnya disifatkan sebagai orang bodoh. Di sinilah letaknya titik perbezaan, titik pemisah antara mereka dan dakwah agama. Mereka mahu hidup bebas dan lepas. Ya, bebas dan lepas. Sedangkan dakwah agama mahu mengawal dan mengendalikan urusan mereka. Mereka mahu menindas dan menekan untuk kepentingan mereka. Tetapi dakwah menyeru mereka kepada keadilan dan keamanan. Mereka berlagak angkuh dan sombong, tetapi dakwah menyeru mereka tunduk dan merendah diri. Mereka cintakan dunia, tetapi dakwah agama
Mereka memburu harta benda yang akan musnah dalam sekelip mata, sedangkan dakwah mengajak mereka mencari keredaan Allah untuk kehidupan di alam abadi. Neraca hidup yang digunakan oleh orang yang kufur dan akan nikmat Allah bukanlah satu neraca yang betul, sedang takwa adalah neraca sebenar yang meletak para muttaqin pada tempat di atas, tempat teratas. Itu dia. Kita baca. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, padahal orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat. Fawqahum, di atas mereka, maknanya lebih mulia daripada orang-orang yang kufur, sama ada kufur nikmat ataupun kufur agama. Kufur agama ataupun kufur nikmat sama saja bagi orang Islam ataupun orang mukmin yang mengikuti dakwah Islam. Sebahagian mufassirin menghubungkan ayat ke-212 ini dengan insiden penyindiran ketua-ketua Quraisy yang kaya raya dan berlagak angkuh terhadap kaum muslimin. Mereka memandang rendah terhadap sahabat-sahabat Nabi seperti Bilal, Ammar, Suhaib dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka bermegah dengan kekayaan mereka. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahawa kedudukan orang yang beriman adalah lebih tinggi daripada kedudukan mereka pada hari kiamat. Di dalam pada awal Islam, orang Islam terbahagi kepada dua. Satu kumpulan orang mukmin dan miskin. Ini golongan yang dipandang rendah. Dan satu lagi orang mukmin juga yang kaya, seperti Abdullah bin Mas'ud ini orang Abdullah bin Auf orang kaya. Jadi kedudukannya di dalam Islam pun dipandang tinggi, di luar Islam pun dia tinggi kedudukannya, bukan kerana akidahnya tetapi kerana harta benda mereka. Jadi dua kumpulan ini para sahabat pada zaman Nabi terbahagi kepada dua. Tetapi Abdurrahman bin Auf ini, seperti mana yang kita baca di dalam sejarah, kaya tetapi pemurah. Tetapi ada orang yang tidak kaya, bagaimana nak jadi murah? Duit tak ada. Jadi ketika orang lain mempunyai peluang untuk berbuat kebajikan dengan bersedekah, membantu dan sebagainya, maka dia mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Inilah dia perbezaannya dahulu. Dan bila-bila pun jika dunia ini disalah faham, maka perbezaan di antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain wujud di dalam masyarakatnya. Tetapi pada zaman awal Islam, Nabi SAW dan sabdanya merupakan pemutus kata, dan Nabi mengambil peluang untuk membetulkan kepahaman ini, sehingga supaya orang kaya tidak menindas orang miskin dan orang miskin teruskan kehidupannya, dan Nabi tidak memandang bahawa orang miskin itu rendah. Dunia istimewa yang diburu oleh orang kafir tidak mungkin dicapai tanpa dimasuki menerusi pintu masuk yang disediakan khas padanya. Pintu ini dijelaskan dalam ayat-ayat Allah dalam kitab suci yang tetap dan tidak berubah-ubah.
Pedoman pertama pada pintu ini ialah al-wahdah. Al-wahdah maknanya bersatu di bawah bumbung Islam dan bakal membawa mereka kepada rezeki Allah yang mencurah-curah. Itu dia kepahaman di dalam Islam yang sebenarnya. Kemudian wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukannya di tangan manusia. Kalau duduk rezeki ini berada di tangan manusia, bagaimana jadinya? Jadinya orang-orang kaya akan merompak, orang miskin menjadi mangsa sebab dia miskin dan akidah mereka akidah Islam. Sekalipun Islam tidak menyuruh mereka menjadi miskin, tetapi itu terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki tanpa hisab kepada orang yang dikehendakinya. Bukan kepada semua orang dilayani, rezeki diberi sama sahaja, tidak begitu. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menghitungkan rezeki itu kepada siapa yang hendak diberi. Man yasha' kepada orang yang dikehendaki Allah tanpa batas. Tapi yang tidak dikehendaki, bersabarlah. Ini dunia ini begitu sifatnya. Sifatnya ialah rezeki tidak sama antara seorang dengan yang lain. Faktor rajin tak rajin itu faktor bekerja, itu pada tempat lain duduknya, bukan yang menentukan harta. Ada orang yang tidak rajin bekerja, maka mereka miskin. Bukan alasannya mereka tidak bekerja, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan begitu. Jadi tidak wajar bagi orang membezakan kehidupan di dunia ini. Satu kumpulan kaya dan mewah hidup mereka, satu kumpulan lagi tidak kaya, miskin dan rendah kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap begitu. Kalau dah dianggapnya begitu, akan diberinya sama saja rezeki dalam dunia ini. Gajinya sama. Dia tak mengaji pun gajinya 3,000. Yang mengaji 3,000 juga ada, yang lebih rendah pun ada. Kan itu zalim. Allah Subhanahu wa taala disebutkan pada penutup ayat ini, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa batas, tanpa hisab. Jadi kalau tidak ada hisab itu, dia bagi sajalah kepada sesiapa pun. Orang bodoh pun ada rezeki banyak, dia terima pesaka. Duit dia berjumpa emas. Misalnya dia berjumpa di tengah jalan, dia tak masuk dalam tong masjid, dia bawa balik, misalnya dia gunakan diri dia, maka kayalah dia. Tetapi siapa yang membahagikannya salah guna terhadap wang yang ditemuinya, yang sepatutnya diselesaikan melalui jalan yang ada di dalam Islam, iaitulah wang itu. Ini wang yang berjumpa di tengah jalan, wang tercicir. Wang itu tak boleh masuk dalam masjid, dalam tong masjid, tak boleh. Pasal apa kita nak masuk, kita berjumpa wang, katakanlah banyaklah wang itu, bolehkah kita selesaikan masuk saja dalam tong masjid, jadi halal lah untuk masjid? Tak boleh. Masjid tak sepatutnya menerima wang-wang yang belum selesai hukumnya, iaitu wang tercicir. Wang tercicir jangan masuk dalam tabung. Iklan dahulu, iklan mengikut caranya. Iklan tak ikut cara pun tak jadi juga iklan. Kemudian selepas daripada berlalunya beberapa hari ataupun tempoh yang tertentu, maka wang itu menjadi miliknya. Tetapi bila punya wang sebenarnya datang menyatakan wang yang hilang itu kepunyaannya, maka perlu dia hantar, perlu dipulangkan tanpa mengambil faedah daripadanya. Itulah dulu untuk pagi ini. Kita pun tak berapa sihat pasal hujan. Sebenarnya bukan hujan juga, nak keluar daripada kereta tak boleh.
tak itulah dulu untuk pagi ini, dan insya-Allah pada hari-hari yang lain kita aturkan pembacaan kita antara ayat dan penjelasan yang terkandung di dalamnya. Tak itulah dulu untuk pagi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu 'ala nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.